Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cikgu Adrila dalam kelas matematik. Okey, jadi untuk pembelajaran matematik tingkatan 5 hari ini, kita akan sambung kepada bab 6 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, jadi dalam bab ini anda perlu mempelajari apa itu nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta, iaitu theta berada di antara 0 darjah sehingga 360 darjah, dan juga pelajar-pelajar juga akan mempelajari cara untuk melukis graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini kita hanya belajar berkenaan dengan nilai sinus, kosinus dan tangen. Okey, nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta, dan theta tu mestilah berada di antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Jadi untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen, kita mestilah tengok berdasarkan sukuan mana yang dia berada. Okey, contohnya di sini dia ada satu gambar rajah di sini. Okey, kita ada 4 bahagian yang kita namakan sebagai sukuan pertama di bahagian ini, dan sukuan pertama nilai theta dia ataupun nilai sudut dia adalah di antara 0 hingga 90 darjah. Manakala sukuan yang kedua berada di sini, dan sudut yang berada di sukuan kedua adalah di antara 90 darjah sehingga 180 darjah. Dan yang ketiga adalah sukuan ketiga di bahagian bawah sini, dan sudut yang berada di antara sukuan ketiga ini adalah 180 sehingga 270, dan last kali adalah sukuan keempat di bahagian sebelah kanan di bawah ni, dan nilai sudutnya adalah di antara 270 darjah sehingga 360 darjah. Jadi untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen, kita ada 4 sukuan. Okey, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, seterusnya kita akan tentukan sudut rujukan sepadan alfa yang kita buat simbol sebagai alfa, dan alfa ni adalah sentiasa kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut dalam sukuan kedua dan sukuan kedua, ketiga dan keempat mempunyai sudut rujukan sepadan alfa. Okey, maksudnya sudut rujukan sepadan ni hanya berada di antara sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Manakala sudut di sukuan pertama adalah sudut rujukan sepadan lah, maksudnya memang sudut sepadan alfa tu lah, dia sama dengan sudut yang sebenar. Okey, jadi kita tengok gambar rajah di bawah ni. Untuk sukuan pertama, jika dia bagi sudut di sini, jadi sudut sepadan dia sama dengan nilai sudut yang diberikan. Okey, untuk sukuan yang kedua, jika dia bagi sudut sebenar di sini, ni dan theta ni sini, jadi sudut sepadan dia adalah di tempat kecil ni, alfa ni. Okey, cara nak cari sudut sepadan ni, kita kena tolak 180 darjah, tolak dengan nilai theta yang diberikan. Okey, nilai sudut yang diberikan. Okey, jadi kita akan dapat nilai alfa tu. Nilai rujukan tu kita akan dapat lah. Okey, seterusnya untuk sukuan yang ketiga, okey, sudut sepadan dia adalah berada di antara sinilah. Ni. Okey, jadi cara untuk cari nilai sudut sepadan ni, kita kena buat sudut yang diberikan tolak dengan 180 darjah. Jadi kita akan dapatlah nilai sudut sepadan dengan theta tadi. Okey. Seterusnya untuk sukuan yang keempat, okey, nilai sudut sepadan berada di sini. Ni alfa ni, sudut sepadan dia. Okey, cara nak cari sudut sepadan dia, 360 darjah tolak dengan nilai sudut yang diberikan. Okey, kenapa 360 darjah? Kerana lengkap satu pusingan bulatan adalah bersudut 360 darjah. Okey, boleh? Ni cara untuk mencari sudut rujukan sepadan bagi theta yang ataupun nilai sudut yang diberikan.
Okey. Dan mesti ingat sudut rujukan sepadan mesti kurang daripada 90 darjah. Ni kena ingatlah. Okey. Seterusnya kita tengok hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat dengan sudut rujukan sepadan boleh dirumuskan seperti berikut. Okey, kita tengok dulu dalam bahagian sukuan kedua. Okey, untuk pengetahuan semua, kita ada 4 sukuan tadi kan cikgu sudah terangkan. Okey, untuk sukuan pertama, semua nilai sinus, kosinus dan tangen nilai dia adalah positif. Sini. Semua nilai dia positif. Maksudnya bila awak tekan kalkulator, contohnya kita nak buat sin. Okey, contohnya kita nak buat sin. Okey, sin 30 di sini. Okey, ni sini bahagian ni. Okey, contohnya sin 30 darjah. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia positif. Okey, iaitu 0.5. Sini 0.5. Nilai dia adalah positif. Okey, kita try lagi untuk cos. Cuba cos. Mesti sudut dia mesti berada di antara 0 hingga 90 je. Okey, contohnya cos 60 darjah. Contoh. Okey, kita tekan kalkulator. Cos 60 darjah. Sama. 0.5 juga positif. Okey, positif. Okey, seterusnya kita cuba tangen pula. Okey, tangen. Cuba tangen 30 darjah. Berapa dapat? Tangen 30 darjah. Kita akan dapat banyak tempat perpuluhan. Jadi kita ambil 4. Sudahlah. 0.5774. Okey, semuanya bernilai positif. Kalau tengok semuanya bernilai positif. Itu maksudnya semua positif dalam sukuan pertama. Okey, untuk sukuan kedua. Okey, untuk sukuan kedua kita nak cari sudut rujukan sepadan dia tu. Okey, kita tahu untuk sukuan kedua, sudut rujukan sepadan berada di sini, di alfa ni. Nampak tak? Jadi cara kita nak cari adalah 180 darjah tolak dengan sudut yang diberikan. Okey, sudut yang diberikan. Jadi kita akan dapat nilai dia sama dengan sudut yang diberikan tu. Okey. Okey. Jadi, di sini untuk sukuan kedua ni, nilai sin akan jadi positif. Manakala kalau soalan dia suruh cari nilai cos dekat sukuan kedua, okey, cos akan nilai dia akan awak akan dapat nilai dia negatif dan tangen pun negatif. Jadi di sini bermaksud nilai sukuan kedua, untuk sukuan kedua hanya sin sahaja yang positif. Sin sahaja yang positif. Yang lain semuanya negatif. Jadi bila kita nak kira untuk sudut rujukan, kita kena letaklah simbol negatif tu. Jadi jawapan dia akan jadi sama lah bila awak tekan cos theta tu berapa. Contohlah sekejap lagi cikgu bagi contoh. Kita tengok contoh sekejap lagi. Okey. Boleh Okey. Seterusnya kita tengok dekat sukuan ketiga. Okey, sukuan ketiga kita nak tentukan nilai dia. Okey, mula-mula sekali kita kena carilah sudut rujukan sepadan dia ni. Okey, sudut rujukan sepadan dia yang ini di bawah sini bahagian kiri. Okey, di sukuan ketiga, kalau awak tengok gambar rajah yang warna kuning ni, graf dekat warna kuning ni, okey. Di sini hanya tangen sahaja yang positif. Tangen sahaja yang positif. Manakala sin dengan cos dia bernilai negatif. Okey. Jadi jawapan awak tu bila awak nak kira, awak nak cari sudut rujukan sepadan, awak kena letak simbol negatif. Okey, cara nak cari sudut rujukan sepadan untuk sukuan ketiga, cikgu sudah terangkan sebentar tadi. Okey, kita kena buat theta tolak dengan 180. Jadi kita akan dapat nilai sudut rujukan di sini. Okey. Tengok. Bila kita nak cari sin theta, dia sama dengan negatif sin alfa. Ini alfa ni adalah sudut rujukan lah. Rujukan sepadan bagi theta ni. Okey.
Seterusnya untuk sukuan keempat. Okey, kita tengok sukuan keempat. Okey, bila kita tengok sukuan keempat ni hanya nilai kos sahaja yang positif. Manakala yang lain semuanya negatif. Okey, jadi bila kita nak cari nilai sudut rujukan sepadan, kita kena letaklah negatif bagi sin dan tangent. Okey. Cara cari dia pun samalah macam yang sebelum-sebelum ni lah. Okey, contohnya sin theta. Dia sama dengan negatif sin alfa. Alfa tu adalah sudut rujukan sepadan bagi theta. Okey, cara nak cari alfa adalah 360 darjah tolak dengan nilai theta yang diberikan ataupun nilai sudut yang diberikan. Okey, jadi yang ini kita letak simbol negatif kerana kita tahu di sukuan keempat nilai sin adalah negatif. Okey. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Okey, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap yang berikut. Okey, A. Dia suruh tentukan sukuan dan sudut rujukan. Okey, sudut rujukan sepadan. Maksudnya alfa lah dia nak cari. Okey. Okey, dia bagi sudut yang diberikan adalah, ini adalah nilai theta lah. Sudut yang diberikan 138 darjah. Jadi 138 darjah bila kita lakar graf dia berada di sukuan ketiga. Tengok gambar rajah ni sukuan kedua. Dia berada di sukuan kedua. Okey, lepas tu awak nak cari sudut rujukan dia, kita kena tolak lah. 180 tolak dengan 138. Jadi kita akan dapat sudut rujukan dia adalah 42 darjah. Okey. Boleh. Seterusnya kita tengok B. Okey, dia bagi sudut yang dia bagi adalah 239 darjah. Okey, dia bagi 239 darjah. Maksudnya dia berada, sudut ni berada di sukuan ketiga. Okey, berada di sukuan ketiga. Dan kita nak cari sudut rujukan dia, kita kena buat nilai theta yang dibagi ni, nilai sudut yang dia bagi ni 239 tolak dengan 180 darjah. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 59 darjah untuk sudut rujukan sepadan. Okey, ni cikgu dah bagi rujukan di sinilah supaya awak boleh tengok lah. Okey, seterusnya C. Okey, sudut yang diberikan adalah 312 darjah. Okey, bila kita lakar graf, kita dapati 312 darjah berada di sukuan keempat. Okey, berada di sukuan keempat. Jadi kita nak cari sudut rujukan sepadan bagi 312 darjah ni. Kita kena buat kita kena tolak lah. 360 darjah tolak dengan 312 darjah. Jadi kita akan dapat sudut rujukan sepadannya adalah 48 darjah sini. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, nyatakan hubungan fungsi trigonometrik yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, hubungan fungsi trigonometrik. Okey, yang pertama A, dia bagi sin 167. Okey, sin 167 kita tahu dia berada di sukuan kedua. Okey, lihat di sini cikgu tulis balik. Okey, cikgu letak balik. Okey, bila berada di sukuan kedua, sin bernilai positif. Okey, jadi bila kita nak cari sudut rujukan dia, kita tak perlu letak apa-apa simbol lah. Maksudnya tak ada apa-apa ni, maksudnya positif lah. Okey, jadi kita tulislah sin sudut yang diberikan 167 darjah sama dengan sin 180 tolak dengan 167. Yang ini kita nak cari sudut rujukan sepadan dia. Sebab itu kita buat macam ni. 180 tolak dengan 167 darjah. Jadi kita akan dapat sudut rujukan sepadan dia adalah sin 13. Okey, 13 darjah. Boleh? Okey, seterusnya B. B dia bagi cos 258 darjah. Jadi kita lakar graf, kita akan dapati 250 darjah adalah berada di sukuan keempat. Okey, bila berada di sukuan keempat, okey. Okey, sorry. Cos B B, maaf ya cikgu gila lakar pula. Okey, B dia kata sini
cos 258 darjah. Jadi kita tahu sudut 258 darjah terletak dalam sukuan ketiga. Maaf Okey, ketiga di sini. Jadi bila kita tengok gambar rajah yang warna kuning ni, graf di kotak warna kuning ni, sukuan ketiga hanya tangent sahaja yang positif. Manakala sin dengan cos dia bernilai negatif. Okey, bernilai negatif. Jadi tangent ni bernilai positif, sedangkan dia nak cos kan. Okey, jadi cos kita perlu letak negatif lah sebab cos di sini negatif. Okey, jadi cos 258 sama dengan negatif. Kita letak simbol negatif. Cos kita nak cari nilai sudut rujukan sepadan. Jadi 258 darjah tolak dengan 180 darjah. Jadi kita akan dapat negatif cos 78 darjah. Okey, untuk pengetahuan awak, bila awak tekan kalkulator, cos 258 dia akan sama dengan nilai negatif cos 78 darjah. Awak boleh cuba tekan kalkulator. Okey, awak try dulu cos 258. Okey, awak akan dapat jawapan dia. Sini negatif 0.2080. Ni cikgu dah bundarkan. Okey, kita cuba lagi di sini. Negatif cos 78 sama dengan, jadi awak akan dapat sama negatif 2080. Okey, kiri dan kanan sama. Tapi awak kena pastikan negatifnya awak kena tulis lah. Okey. Awak akan dapat nilai kiri dan kanan sama. Boleh cuba tekan kalkulator. Okay, seterusnya C. C kita nak cari sudut rujukan sepadan untuk tangent 349 darjah. Jadi bila kita lakar graf, kita akan dapati 349 darjah berada di sukuan keempat. Kita tengok dekat kotak warna kuning ni, sukuan keempat hanya cos sahaja yang positif. Jadi tangent tu bernilai negatif. Jadi bila kita nak cari sudut rujukan sepadan dia, kita kena letak simbol negatif. Okey. Jadi kita buatlah di sini sebelah kanan tangent 349 darjah sama dengan negatif tangent 360 darjah tolak dengan 349 darjah. Ini cara kita nak cari sudut rujukan sepadan Okey, jadi bila kita tolak, kita akan dapat negatif tangent 11. Jadi untuk pastikan betul ke tidak jawapan kita, kita cuba tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator tangent 349. Okey, kita cuba tekan 349. Jadi kita akan dapat nilai di sebelah kiri adalah negatif 0. Okey. Negatif 0.1944. Okey. Sama dengan, okey, kita nak tahu betul ke tidak di sebelah kanan pun nilai yang sama. Jadi negatif, kita tekan kalkulator, negatif tangent 11. Jadi kita akan dapat negatif 0.1944. Jadi sama nilai dia. Nampak tak? Sebelah kiri dan sebelah kanan nilai dia akan menjadi sama. Okey? Sebab tu dah cikgu suruh letak negatif. Jadi kena ingatlah. Di sukuan pertama, awak kena ingat semua nilai sin, cos dan tangent positif. Untuk sukuan kedua, hanya sin sahaja yang positif. Untuk sukuan ketiga, hanya tangent sahaja yang positif. Dan untuk sukuan keempat, hanya cos sahaja yang positif. Kena ingatlah. Okey. Itu sahaja. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran matematik hari ini. Jadi kita akan berjumpa lagi di lain hari dan di lain masa. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.